Assalamualaikum dan salam hormat, bertemu lagi dalam MG Flash 5 November bersama saya Rosnani Nasir. Kita ke berita utama. Proses penamaan calon tamat secara rasmi jam 10 pagi tadi. Ia sekaligus menandakan tempoh berkempen bagi pilihan raya umum ke-15 telah bermula secara rasmi. Sebanyak 222 pusat penamaan calon dibuka pagi tadi, tetapi jumlah rasmi calon yang bakal bertanding akan diumumkan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR dalam sidang medianya jam 12.30 hari nanti. Tinjauan kru Malaysia Gazette di beberapa lokasi utama di seluruh negara menyaksikan proses penamaan calon berjalan lancar dan aman. Dibera calon Barisan Nasional BN yang juga penyandang kerusi berkenaan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob selesai menghantar kertas pencalonannya jam 9.22 pagi tadi. Pada pilihan raya umum yang lalu, beliau mempertahankan kerusi berkenaan dengan majoriti 2,311 undi. Di bahagian Datuk, Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi bersemangat untuk mempertahankan kerusi yang disandangnya. Beliau tiba di pusat penamaan calon di Dewan Gemilang Sekolah Menengah Sains Bagan Datuk sambil disambut kira-kira 1,000 penyokongnya. Pengerusi Barisan Nasional itu akan dicabar Datuk Seri Syamsul Iskandar Mat Akin daripada Pakatan Harapan, Dr. Muhammad Faiz Nakman Perikatan Nasional dan calon bebas Muhammad Taufik Ismail. Muhammad Taufik merupakan anak bekas Timbalan Perdana Menteri Tun Dr. Ismail. Berita seterusnya. Polis Johor mengenal pasti 12 parlimen yang menjadi lokasi panas menjelang pilihan raya umum ke-15 PRU15 ini. Ketua Polis Johor, Datuk Kamaruzaman Mamat, berkata antara lokasi berkenaan adalah Parlimen Muar dan Parlimen Segamat. Kalau kemungkinan berlaku kekecohan, kita hotspot kalau dilihat pada berdasarkan pada pengalaman kita ada 12 bukan kawasan, dia punya 12 pusat 12 parlimen lah. 12 parlimen yang kita menganggapkan sebagai hotspot. Ya, dengan itu kita menambah kekuatan kita dan juga di samping itu kita menjalankan tindakan-tindakan seperti berbincang untuk supaya keadaan berbincang dengan orang kampung dan sebagainya supaya dapat menenangkan keadaan jika pada kita tak nak bagi panas. Beliau berkata demikian kepada pemberita ketika melakukan tinjauan di Pusat Penamaan Calon Parlimen Pulai di Dewan Jubli Intan Sultan Ibrahim Johor Bahru hari ini. Dalam pada itu, Datuk Kamaruzaman berkata Polis Johor akan menempatkan hampir 4,000 pegawai dan anggota di seluruh negeri berkenaan sepanjang tempoh berkempen dan hari pengundian. Selain itu, beliau memaklumkan parti-parti politik yang mahu mengadakan ceramah boleh memohon permit bermula hari ini. Sukar untuk berkhidmat kepada rakyat apabila tidak dicalonkan. Itu alasan Datuk Seri Ismail Muttalib ketika ditanya mengenai tindakannya bertanding atas tiket Perikatan Nasional PN selepas tidak disenaraikan sebagai calon Barisan Nasional BN. Saya sebenarnya membuat istiharah. Saya tidak ada lagi dalam sistem ibahagian di sebagainya. Dan saya telah berkhidmat dalam politik agak lama dan bukan kerana saya tidak dipilih itu dicalonkan itu tidak menjadi sebab, tapi saya beristiharah dan saya minta petunjuk kepada Allah SWT bagaimana supaya saya dapat meneruskan perkhidmatan saya, sebab saya terlibat banyak dengan NGO. Dulu saya pegawai kerajaan PGD. Jadi apabila saya tak terlibat secara terus, mengurus itulah batasan penghormatan saya agak kurang. Jadi cara yang lebih mungkin saya terpaksa melihat dari sudut yang lain. Datuk Seri Ismail merupakan penyandang kerusi Parlimen Maran sejak 2004 atas tiket BN. Pada PRU 2018, beliau sekali lagi mempertahankan kerusi itu dengan majoriti 3,763 undi menewaskan calon PAS dan PKR. Bagaimanapun, beliau bersama penyandang kerusi Parlimen Arau, Datuk Seri Syahidan Kasim, bertindak mewakili parti lain untuk bertanding pada pilihan raya kali ini selepas digugurkan daripada senarai calon BN. Kita ke perkembangan COVID-19.
Walaupun menyaksikan sedikit penurunan, namun kes positif baharu COVID-19 di Malaysia masih melepasi angka 4,000. Kementerian Kesihatan melaporkan sebanyak 4,356 kes positif baharu dilaporkan semalam berbanding 4,711 kemarin. Tambah KKM, jumlah terkumpul kes COVID-19 di Malaysia meningkat kepada 4,880,534 setakat semalam. Jumlah kes aktif harian adalah 35,539 dengan 33,874 di kuarantin di rumah. Jumlah yang dirawat di hospital meningkat kepada 1,592 semalam berbanding 1,586 kemarin. Daripada jumlah itu, 73 ditempatkan di unit rawatan rapi dengan 53 kes memerlukan alat bantuan pernafasan. Hanya 1 kes kematian dilaporkan dalam tempoh sama. Sejak pandemik COVID-19 melanda, Malaysia merekodkan 36,481 kes kematian. Kes sembuh pula sebanyak 3,429. Berita berikutnya. Mayat kanak-kanak yang dilaporkan lemas ketika mandi di Pantai Puteri Tanjung Klim Melaka ditemukan pasukan penyelamat jam 6.22 petang semalam. Ketua Polis Daerah Melaka Tengah Asisten Komisioner Christopher Patik berkata, mayat Amirul Ashraf Fakrul 6 tahun ditemukan di dasar pasir kira-kira 30 meter dari persisiran pantai Peranginan itu. Menurut Christopher, mangsa datang bersama 4 rakan namun 2 daripadanya telah pulang apabila terdapat pengunjung yang mengarahkan mereka beredar. Bagaimanapun, mangsa bersama seorang rakannya yang juga saksi kejadian terus bermain di pantai itu. Menurut saksi, Amirul Ashraf terjun beberapa kali dari tembok konkrit pembentungan pantai sebelum dia tidak timbul-timbul. Ia menyebabkan rakannya panik dan meminta bantuan. Operasi cari lamat melibatkan 21 anggota daripada Balai Bomba dan Penyelamat Tangga Batu dimulakan sekitar 4 petang sebelum mayat ditemukan kira-kira 3 jam kemudian. Operasi turut dibantu unit pasukan penyelamat di air. 9 pelajar Universiti Teknologi Mara UiTM Dungun berdepan detik cemas apabila terperangkap dalam kejadian kepala air petang semalam. Ketua Polis Daerah Setio DSP Afandi Hussein berkata kejadian berlaku kira-kira 5 petang di kawasan seberang Sungai Latah, Hulu Kekabu. Afandi berkata seramai 31 anggota dan pegawai polis dan bomba telah dikerah ke tempat kejadian untuk operasi mencari dan menyelamat. Katanya kepada bernama, semua mangsa yang berusia antara 23 dan 24 tahun berjaya diselamatkan tanpa sebarang kecederaan dalam operasi yang mengambil masa kira-kira 1 jam setengah. Tambahnya, kesemua pelajar jurusan perakaunan itu masuk ke Latah Hulu Kekabu sekitar 2 petang untuk tujuan rekreasi. Sehubungan itu, beliau menasihatkan semua orang awam supaya menangguhkan aktiviti rekreasi di kawasan air terjun dan sungai dalam keadaan cuaca tidak menentu, terutama pada musim monsun timur laut. Dengan itu, sekian dahulu MG Flash buat masa ini. Teruskan bersama kami untuk mengikuti perkembangan terkini dari masa ke masa. Hanya di platform media sosial di Malaysia Gazette, di Facebook, Twitter, Instagram dan YouTube. Atau melalui portal di www.malaysiagazette.com. Terima kasih. Assalamualaikum.